tak lama lagi kita akan berpuasa. Okey. Jadi video kali ini saya nak sharekan kepada anda 3 manfaat puasa terhadap kesihatan tubuh badan kita. Yang paling penting, yang ramai orang tak tahu adalah poin nombor 3. Jadi jangan lupa tonton sampai habis. Manfaat yang pertama, berpuasa adalah berpuasa ni menyokong pembakaran lemak tubuh badan kita. Ada 2 kategori lemak dalam tubuh badan kita. Yang pertama kita panggil body fat. Body fat ni terletak di bawah permukaan kulit kita. Bukan permukaan lah, di bawah lapisan kulit kita. Tersilap. Lapisan kulit kita ni, di bawah lapisan kulit ada lemak yang mana kita panggil body fat, lemak tubuh badan. Ada di bawah lengan, ada di peha, ada di pinggul, ada di pinggang. Jadi ini body fat. Kategori yang kedua kita panggil visceral fat. Visceral fat ni dia terletak pada organ dalaman badan kita, internal organ. Contohnya jantung. Jantung ada beberapa lapisan lemak yang cover jantung tersebut. Untuk tujuan apa? Tujuan visceral fat ni ada pada organ dalaman adalah untuk melindungi, untuk protect organ tersebut. Jantung dia ada beberapa lapisan lemak untuk protect. Apa lagi? Paru-paru ada lapisan lemak untuk protect paru-paru tersebut. Jadi setiap organ dalaman, hati ada lemak yang tolong cover. Jadi lemak tu sebenarnya bagus, body fat bagus, visceral fat bagus. Dia punya fungsi. Tetapi kalau lemak berlebihan, lapisan lemak berlebihan, kalau visceral fat tu dia ada berlebihan sampai jantung terbeban untuk pump. Paru-paru, lemak pada paru-paru berlebihan sampai paru-paru susah nak expand. Hati, lemak pada hati berlebihan. So ini membawa penyakit, macam-macam penyakit melibatkan hati. Jadi lapisan lemak pada organ dalaman yang kita panggil visceral fat jangan terlalu tebal. Dan body fat pula, lemak pada body fat kita ni yang berada di bawah permukaan kulit tak boleh terlalu tebal dan terlalu besar. Kalau dia ngam-ngam, cantik dia punya kuantiti dia, maka dia membantu tubuh badan daripada cuaca yang terlalu sejuk. Dia sebagai penebat haba. So itu fungsi lemak. Jadi bila kita berpuasa, kita tak makan. Kita makan sahur, breakfast kita tak makan, tengah hari kita tak makan, petang kita tak makan. Jadi bila keadaan yang mana kita tak makan, tiada pengambilan, tiada kemasukan karbohidrat, dekat sini tubuh badan dia akan cari lemak yang ada dalam tubuh badan kita. Ada tak body fat? Ada tak visceral fat? Jadi tubuh badan akan bakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh badan kita ni untuk menjadi tenaga. Proses lemak menjadi tenaga ni kita panggil proses ketosis. Anda pernah dengar kan? Orang buat diet keto. Inilah proses ketosis ni adalah proses di mana lemak dibakar, dicairkan, dibakar melalui proses metabolism menjadi gula, iaitu energi, tenaga dalam pada tubuh badan kita. Jadi bila kita berpuasa sebenarnya perbuatan puasa tu membantu tubuh badan membakar lemak. Jadi sepatutnya bila kita berpuasa, bila dah masuk hari yang ke-15, hari yang ke-16, pertengahan puasa tu, bulan puasa tu, kita dah nampak pengurangan dari segi saiz tubuh badan kita. Anda jangan ukur berat badan. Berat badan mungkin dia lambat sikit berkurang. Sebab lemak ni sebenarnya dia tak memberatkan tubuh badan. Dia tak menyumbang majoriti pada berat badan tu. Dia hanya membesarkan saiz badan. Jadi berat badan mungkin dia lambat sikit turun, tetapi badan kita dah start mengecil.
Jadi itu fakta yang pertama, manfaat puasa yang pertama. Puasa dapat menyokong pembakaran lemak. Jadi berpuasalah dengan betul. Kalau cara yang betul, insya-Allah tubuh badan anda akan mengecil. Saiz akan mengecil. XL boleh jadi L, boleh jadi juga. Manfaat nombor 2. Jika anda berpuasa 30 Ramadan, 30 hari dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Puasa ni sebenarnya meningkatkan tahap kekenyangan kita. Puasa meningkatkan tahap kekenyangan kita walaupun kita makan sedikit. Dia membantu tubuh badan ni, dia akan adjust tubuh badan kita. Selepas habis kita berpuasa, habis je bulan Ramadan, kita akan dapati kita makan sikit saja kita dah rasa kenyang. Disebabkan kita dah train tubuh badan berpuasa. Jadi manfaat ini sebenarnya manfaat yang paling ramai orang tak tahu, dan ramai orang tak betul-betul train diri dia, latih diri dia supaya dapat manfaat ni. Jadi bagaimana puasa dapat meningkatkan kekenyangan? Bagaimana puasa ni, bila kita puasa ni dia rasa kenyang walaupun kita makan sedikit. Cuba anda, kalau anda perasan kan, bila kita berpuasa, time nak berbuka tu, kita makan sikit saja kita dah rasa kenyang. Betul. Kalau kita betul-betul makan bukan ikut nafsu, sekadar untuk beribadah contohnya, kita makan sekadar untuk rasa selesa beribadah, maka kita akan dapati lepas habis puasa, raya nanti, bila kita makan sikit pun kita dah rasa kenyang. Tetapi silap kita di mana? Silapnya, bila kita lepas berpuasa, kita berbuka puasa, kita makan ikut nafsu. Kita tengok banyak juadah, bila kita makan sikit pun kita dah rasa kenyang, kita makan lagi. Disebabkan apa? Sebabkan juadah banyak, juadah yang menarik banyak. Ada banyak jenis kuih yang kita tak makan. Kalau ada nasi putih, ada lauk yang sedap-sedap, ada pula nasi biryani, lauk pula pelbagai jenis juadah, sehingga kita makan ikut hawa nafsu. Secara faktanya, sains dia di mana? Dalam tubuh badan kita ni ada sejenis hormon yang kita panggil hormon leptin. Hormon leptin ni adalah hormon kekenyangan. Bila kita makan, sebenarnya tubuh badan kita ni akan merembeskan hormon leptin. Hormon di mana kita akan rasa kenyang. Hormon leptin ini tubuh badan akan tangkap kehadiran dia apabila kita makan dengan perlahan-lahan. Bila kita makan perlahan-lahan, kunyah lama-lama, maka tubuh badan kita ni akan keluar hormon leptin, dan otak kita ni dapat dia akan alert, dia akan peka terhadap kehadiran hormon leptin tersebut. Seterusnya, perut kita dia akan memberi isyarat pada perut, dan perut akan rasa kenyang walaupun kita makan sikit. Tetapi kalau kita makan tergopoh-gapah, kita makan banyak, kita makan laju, tubuh badan tak dapat detect, tak dapat kesan isyarat yang dikeluarkan hormon leptin tadi ni. Jadi kita akan rasa makin kita makan makin tak cukup lagi. Kita rasa lapar lagi. Jadi teknik yang kedua ni, cara yang kedua ni, manfaat yang kedua ni. Jadi bila anda berbuka nanti kan, bila kita berpuasa, waktu kita berbuka, make sure anda makan perlahan-lahan. Jangan tergopoh-gapah. Makan relax, betul-betul menikmati makanan. Kunyah makanan tersebut sampai lumat, sampai hilang tekstur dia. Kalau mi tu dah tak rasa dah urat-urat mi tu. Kalau nasi tu dah tak rasa dah tekstur biji-biji nasi tersebut. Jadi anda makan kunyah slow, makan perlahan-lahan, maka tubuh badan akan dapat kesan hormon leptin. Kesannya adalah bila kita makan sikit pun kita dah rasa kenyang. Ini manfaat yang kedua yang paling besar. Jadi sepatutnya selepas kita berpuasa, katakan tubuh badan kita ketika berpuasa, sepanjang bulan puasa, kita dah berjaya turun 5 kg. Sepatutnya kalau anda berpuasa dengan betul, guna teknik yang betul, maka selepas habis puasa, kita raya, berat badan takkan melonjak naik balik. Sebab apa? Kita dah train 30 hari untuk badan peka terhadap hormon leptin.
Tetapi kalau anda berpuasa, berbuka dengan cara yang tak betul, cara salah, makan tergopoh-gapah, makan dengan kuantiti yang banyak, cepat-cepat, maka anda akan dapati mungkin bulan puasa kita boleh turun 5 kg, tetapi bila raya dia akan naik melantun balik. Mungkin 5 kg dia akan tambah balik, mungkin dia akan double balik 10 kg. Okay, manfaat yang ketiga, yang terakhir. Okay, sebelum saya cerita, ini manfaat ni paling kalau saya cerita pada kalangan wanita lah, saya rasa akak-akak makcik-makcik mesti seronok punya. Ini bab kecantikan sikit. Jadi sebelum saya nak cerita manfaat ketiga ni, tolong saya, ada pengeras sikit. Anda tolong like, tolong subscribe channel Konsultan Sihat ni. Mudah-mudahan anda dapat, kita boleh sebarkan manfaat ini kepada lebih ramai lagi orang. Okey, dah bersedia Bersedia? Okey. Manfaat yang ketiga. Okey, akak-akak, makcik-makcik dengar. Abang-abang pun boleh dengar juga. Manfaat yang ketiga untuk kecantikan, berpuasa ini merangsang penghasilan kolagen pada tubuh badan kita. Jadi kalau orang yang nak awet muda, nak cantik, nak kulit anjal, kolagen ni sebenarnya dia adalah sejenis protein untuk bagi kulit kita ni jangan berkedut, kan? Tak menggelebih, sentiasa tegang. Itu sebenarnya kolagen. Dia ada bersama ni elastin kita panggil. Macam ni kita nak tahu kulit kita ni masih ada kolagen yang banyak. Anda tengok kulit, cara dia, anda tarik kulit ni, tengok cara dia melantun. Kalau macam saya, dia lantun cepat. Kalau dia lantun cepat, itu maksudnya kolagen masih ada. Tetapi kalau kita tarik, dia lambat turun, itu maksudnya kolagen dah berkurangan. Sebenarnya kolagen pada tubuh badan kita, tubuh badan sendiri dapat menghasilkan kolagen secara semula jadi. Memang dapat hasilkan kolagen secara semula jadi. Tetapi ada cara. Kita perlu rangsang, push tubuh badan untuk hasilkan kolagen secara semula jadi. Even kalau walaupun kita ambil kolagen dari luar pun, contohnya kita ambil kolagen dalam bentuk suplemen contohnya, kan ramai orang terlalu obses dengan kolagen. Even kalau kita ambil suplemen kolagen pun, tetapi kalau tubuh badan kita tak train tubuh badan kita untuk support kolagen yang diambil dari luar pun, kolagen tersebut dia tak dapat memberi manfaat pada tubuh badan. Dia akan jadi membazir. Jadi sebenarnya kolagen ni dia boleh terhasil secara semula jadi. Okey. Antaranya adalah anda perlu tidur cukup. Dapatkan tidur yang berkualiti dan cukup. Bukan tidur ni dia tak semestinya 8 jam, 9 jam, 10 jam, tak. Dia perlu tidur yang cukup. Ada orang 5 jam dah cukup. Ada orang 4 jam dah cukup. Ada orang 6 jam baru cukup. Tengok tahap kualiti dia. Kalau anda tidur dalam keadaan tidur yang berkualiti 5 jam, tak terjaga langsung, tak ada mimpi, memang lena betul, siap berdengkur lagi, maka 5 jam sudah mencukupi. Jadi bila kita dapat tidur yang cukup, maka kolagen dapat dihasil secara semula jadi. Yang kedua, anda boleh minum air yang cukup. Lepas tu, ambil makanan yang berasaskan vitamin C, sumber-sumber buah-buahan yang kaya dengan vitamin C. Contohnya buah betik, buah jambu batu, buah oren, buah kiwi, buah mangga, buah apple. Ini semua kaya vitamin C. Jadi, bila anda ambil vitamin C, buah-buahan yang cukup, maka kolagen akan terangsang untuk dihasilkan. Jadi, bila berpuasa, lepas tu lagi satu, yang ketiga adalah gula. Kurangkan gula, kurangkan pengambilan gula. Jadi kenapa bulan puasa ni dapat rangsang penghasilan kolagen? Kerana bila kita berpuasa, kita dah siang hari tu kita dah tak ambil apa-apa jenis makanan, kita dah tak ambil karbohidrat. Karbohidrat ni berasaskan gula lah, dia menghasilkan glukos. Jadi bila badan kekurangan glukos, ketika itulah tubuh badan dapat dirangsang untuk menghasilkan kolagen. Jadi sebenarnya kalau kita nak kolagen dan tubuh badan terhasil dengan secara semula jadi, kurangkan ambil gula putih dan sebagainya. Kurangkan gula. Maksud saya ni kurang. Kalau anda makin kurang ambil gula tambahan, maka anda akan dapati
tubuh badan anda ni akan rasa memang kelainan. Kita akan rasa fresh, kita akan lebih bertenaga, kita tak lesu, kulit kita makin sihat. Cukup sekadar ambil gula melalui nasi. Nasi itu mengandungi gula. Buah-buahan itu mengandungi gula. Any karbohidrat, apa-apa makanan yang berasaskan karbohidrat itu adalah gula. Jadi kurangkan ataupun stop ambil gula tambahan. Maka tubuh badan dapat hasilkan kolagen dengan baik. Itu manfaat yang terakhir, yang ketiga, anda berpuasa. Sekian saja. Jangan lupa, kalau anda rasa video ini bermanfaat, anda sebarkan kepada kenalan-kenalan. Anda jumpa lagi pada episod perkongsian topik yang